Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, kita akan ada lagi topik-topik perbincangan yang menarik yang kami akan kongsikan kepada anda. Sebagai contoh, kita semalam mengetahui laporan ke-11 laksana terhadap pencapaian pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu Prihatin, dan juga pelancaran semula ekonomi penjana. Betul. Dan hari ini kita akan mendapatkan reaksi bersama dengan tetamu kita yang akan berbicara lanjut mengenainya, iaitu seorang penganalisis ekonomi bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurali Rizwan Shah Muhammad Dali yang sudah pun bersedia untuk bersama dengan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Prof. Kita cuba untuk dapatkan Prof. Nurali sebab semalam telah pun diumumkan oleh Menteri Kewangan mengenai laporan laksana ke-11 yang mana telah pun merangkumi 3 perkara, iaitu pencapaian terkini pakej prihatin, status inisiatif-inisiatif penjana dan juga ulasan ringkas mengenai topik-topik semasa pilihan. Dan pastinya dalam kita melihat kepada perkembangan sejak PKP hinggalah kini, PKP pemulihan, insentif yang telah pun diberikan oleh kerajaan untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat juga pastinya adalah antara perkara yang kita beri tumpuan saban hari. Dan kita lihat sebenarnya banyak perkara di sebalik pemberian pakej-pakej ini adalah perkara yang melibatkan golongan di peringkat yang memerlukan, khususnya berpendapatan rendah. Melalui laporan laksana ini memperlihatkan kerajaan kita pada hari ini merupakan kerajaan yang telus dalam memberikan inisiatif-inisiatif kepada rakyat khususnya, dan melalui laporan ini juga kita dapat melihat pencapaian ataupun peratusan capaian untuk pakej-pakej seperti pakej prihatin dan juga penjana kepada rakyat. Dan kita sedia maklum juga pakej prihatin sebagai contohnya telah mencapai tahap yang agak memberangsangkan, melebihi angka 97%, dan kita masih lagi akan mendapatkan pelbagai pencerahan dan pemahaman untuk konteks laporan laksana ke-11 ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurali sebentar saja lagi. Dan perlu kita ketahui juga mengenai insentif-inisiatif ini adalah untuk jangka masa pendek bagi membantu melindungi kebajikan rakyat. Ya, Prof sudah pun bersedia di talian. Kita terus bersama dengan Prof Nurali. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Prof. Halo. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Akhirnya kita berjaya bersama. Okey, Prof, kita lihat semalam laporan laksana ke-11 mengenai pakej pelaksanaan prihatin, ada juga mengenai penjana, ada 3 perkara yang menjadi tumpuan. Jadi mungkin reaksi awal daripada Prof mengenai pengumuman semalam. Okey, saya melihat pada konteks ni, saya rasa satu perancangan yang dijalankan dan diimplementasi dengan secara sistematik oleh Kementerian Kewangan. Sebab kalau kita lihat, dia rancang, lepas tu dia buat implementasi dan dia pantau sekali. Jadi dari segi pelaksanaan tu saya memang rasa baguslah. Sebab dah ada sampai yang pelaksanaan yang ke-11, kan, laporan pelaksanaan yang 11. So maksudnya kita dapat tahu, dapat nampak tengok dia punya progresif dia daripada laksana 1 sampai 11 tu, okey, berapa banyak telah diluluskan dan telah diberikan bantuan kepada rakyat dan sebagainya. Dan kita dapat pantau, kita tengok benda ni, dia maksudnya transparansi tu ada. So saya pada komen awal tu, maksudnya program laksana yang telah dijalankan oleh Ministry of Finance ni maksudnya baguslah, sangat baik. Prof, antara yang menjadi perhatian dalam laporan laksana ke-11 malam ialah tempoh moratorium yang dijangka berakhir pada September 2020 ini. Jadi apa antara nasihat Prof kepada peminjam-peminjam di luar sana untuk mula muhasabah diri, mula memanfaatkan ruang yang ada dalam tempoh beberapa bulan ini untuk menstrukturkan kewangan mereka?
Okey, kalau kita tengok dalam konteks laporan laksana semalam tu ada 3 isu utama. Okey, 3 isu utama. Yang pertama ialah bantuan prihatin, iaitu BPN lah. Yang keduanya ialah bencana, iaitu yang dalam fasa recovery, iaitu 6R yang kita ada tu, iaitu adalah fasa keempat, iaitu fasa recovery. Dan yang ketiga ialah isu-isu yang berkaitan, isu-isu panas, isu-isu topik panas pada waktu ini. Iaitu kita tengok dalam konteks ni, moratorium ni tak lama lagi dah tamat, Menawar sebab bulan maksudnya holiday dah tak ada lagi lah kan. Maksudnya kita kena bayar lah, kita dah kena bayar ansuran bulanan bank kepada contohnya pinjaman perumahan kita, pinjaman kereta dan sebagainya, dah mula start kena bayar. Bulan September ni ke akhir ni, maksudnya Oktober dah start kena bayar. Jadi dalam konteks ni kita dah mula nak kena bayar ansuran ni, jadi kita ni dah mungkin ada yang mempunyai masalah aliran tunai dan sebagainya, mungkin ada yang terpaksa dipotong gaji ataupun ada yang ini yang masalahnya. So ada juga saranan daripada kementerian untuk pengguna ataupun rakyat, kalau mereka mempunyai masalah, mereka perlu berjumpa dengan penasihat kewangan yang bertauliah. Sebagai contohnya, mungkin boleh berjumpa dengan HPK ke apa untuk dalam konteks moratorium ni, mungkin bulan 10 dah start kena bayar, dah banyak kena bayar tu. Hutang rumahnya, hutang keretanya, hutang pelajarannya dan sebagainya. Dan ini mungkin akan mengakibatkan aliran tunai kita ni ada sikit susah lah sikit, ada ketat sikit. Jadi macam mana kita jumpa dengan perancangan kewangan yang bertauliah ni, dia akan bantu. Dia bantu dalam kita untuk merancang berapa banyak yang perlu kita, mungkin kalau kita ada masalah sikit tu, dia akan bantulah kat situ. Yang Menawar dengan negeri. Prof, bantuan sara hidup akan dibayar untuk yang fasa ketiga dalam sebelum akhir Julai ini, melibatkan lebih kurang 5 juta penerima, dan biasanya kalau kita lihat tentang bantuan ini pasti menjurus kepada golongan yang berpendapatan rendah, dan mereka yang terkesan dalam beberapa bulan belakang ini. Komen Prof. Ya, kalau kita lihat dia dalam ini dalam program bantuan prihatin prihatin nasional, iaitu yang awal-awal masa kena COVID dulu kan, ini yang first kali lah. Maksudnya dia akan bantu rakyat. Bantu rakyat tu dari segi bantuan prihatin nasional, bantuan sara hidup, kan, air lestari, kan. Jadi yang BSH tu, yang contohnya yang bantuan yang akan diberikan ini adalah bantuan sara hidup, yang itu yang 120 untuk anak. Kalau dia ada seorang anak, dia ada 120. Kalau ada 4 orang anak, ada 480 lah kan. Maksudnya tapi maksimum 4 orang anak lah. Jadi kalau kita lihat konteks ni, ini adalah maksudnya bantuan yang sangat baiklah kepada B40, kan. Dia dapatnya. Dia macam kita ni macam berkongsi lah. Kita contohnya orang-orang yang ada pendapatan sikit ni kan, syarikat-syarikat yang buat untung, dia bagi dia punya keuntungan dia tu ataupun dia punya pendapatan dia sikit tu kepada golongan-golongan B40 ni. Ini dia disampaikan oleh kerajaan. Jadi saya sangat bantulah. Dan dalam contohnya dalam masa-masa yang getir macam COVID-19 ni, memang sangat bantu golongan B40. Okey, terima kasih Prof kerana bersama dengan kami walaupun singkat waktu kita bersama. Apapun terima kasih diucapkan atas komen yang telah pun diberikan berkenaan dengan pembentangan laksana semalam.